Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga yang saya ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan pada you. Iaitu satulah saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kan, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pasal anda sebenarnya bagi masa, kerjasama dan juga fokus kan untuk bersama saya, dan it's not easy it's not easy untuk berada dekat sini, dan kita ada lebih kurang 50 peserta dan saya dapati ada hampir 200 lah daftar. Dan saya untuk pengetahuan, saya ada invite kan, saya ada ajak kan, bukan saja daripada terima kasih pada pegawai MPC yang join untuk upgrade kepada Go Digital, dan saya juga ada ajak sebahagian kan limited daripada ahli persatuan dan juga mereka yang kenal saya lah daripada persatuan. So ini kerana kita nak mesh kan, kita nak faham, sebab topik hari ini ialah pasal the foundation. Topik foundation ialah pasal untuk mengenali, untuk kenal siapa yang kita nak berurusan kan, siapa yang kita nak selesaikan masalah mereka dan apa yang kita ada. Itu fokus kita. Alright, so untuk program ini, selamat hari Hisham, apa khabar? Cik Buhadin, apa khabar daripada MPC Tanaja? Welcome, selamat datang. Okay, salam ceria Hafiz, welcome. So hari ini topik kita kat bawah ni ialah The Fundamental, memahami audiens dan aplikasi dalam pemasaran digital. Itu yang berlaku Alright, so welcome, selamat datang dan terima kasih. Saya nampak ramai yang ada dekat sini. Okay, kita show sikit muka apa itu semua orang ni. Wajah-wajah yang semangat. Pagi ni saya unpin dan kita boleh dapati ada gallery view. Tu dia ramai. Saya nampak ada Abang Alim kita, Cik Alim kita, Cik Syukur kita, Cik Wanuddin, Josfa, apa khabar? Cik Josfa, Hafiz, Saufi dan juga lain-lain. Dan sangat penting juga untuk kita interact, iaitu untuk hari ini, kita interact menggunakan iaitu mic dan juga kita punya ni lah, earphone. Kalau ada earphone saya sangat happy lah kalau anda boleh kongsikan kat situ. Ini kerana saya nak anda nampak perkara ni. Kan? Jadi kita boleh communicate kerana ini adalah bentuk bukan seminar tetapi bentuk ialah kerjasama. Kan, kalau dulu lah kan dipanggil dalam latihan dalam kumpulan kan, sama-sama kita nak buat kerja untuk hari ini. So hari ini ialah mengenai mengenal audiens mengenal audiens, dan insya-Allah kita akan boleh melihat dari segi beberapa perspektif dan juga perkara-perkara yang tertentu. Okay, welcome, apa khabar? Okay, sekarang ni saya mutekan semua mic Jadi kalau kita nak run, saya nak unmute punya. Saya nak kenalkan lebih kurang berapa orang saya nak tu polis onkan apa tu you punya kalau boleh you onkan you punya iaitu mic dan juga you punya earphone untuk kita cerita sedikit, dan saya nak tahu juga apa expectation you, apa yang buat, sebab sesi dalam lebih kurang 15 minit pertama ni lah kita nak kenal kan. Saya decide saya nak tunjukkan saya punya ni sebenarnya ialah portfolio sedikit kan, tapi saya rasa tak perlu buat masa ni, mungkin insya-Allah masa akan datang saya akan ceritakan. Jadi tapi pada sahabat saya, masa kita singkat you tengok macam 2 jam tapi sebenarnya sangat singkat. Saya pengalaman buat training ni banyak kan, berjam-jam, berhari-hari, tapi pada masa yang sama juga saya cuba compress kan, dan saya sangat appreciate, terima kasih banyak-banyak kerana you join untuk program ni. Alright. So saya nak onkan saya punya apa tu, silakan kenalkan diri dan sebagainya, tak kisah daripada mana, mungkin daripada MPC, mungkin ada sebahagian kecil daripada PIM. So mohon kenalkan diri, silakan. Dan untuk program ni saya dua perkara yang selalu saya buat Satu ialah saya tidak ada teknik macam formal sangat. Saya macam santai borak. Is it okay boleh Lepas tu nombor dua lah, saya sangat suka kalau you boleh engage kan. Dan saya memang ada satu set iaitu muka surat ada sebanyak 40 muka surat untuk presentation, dan juga ada lebih kurang dalam beratus-ratus modul kan, sebab kita dah buat dalam 10 tahun dalam pengalaman saya, dan kita dah macam dengan tim kita lah telah membantu terutamanya khususnya lah untuk memulakan perniagaan online, pemasaran atas digital kan, kepada college, kepada student kan, kepada juga agensi-agensi. Saya kerjasama dengan Mara, macam-macam lah. Cuma saya ni banyak kerja di back end. Maksudnya ialah kita tak tonjolkan diri dalam publishing dekat Facebook ataupun YouTube, tetapi apa yang kita buat ialah kita terus kerjasama dengan back end. So jadi saya buat content, modul, itu ada banyak. Jadi saya rasa tak relevan. Sebab saya pasti ramai di antara yang datang ni juga ada pengalaman dalam iaitu pemasaran ni. Saya tengok list-list pun semua hebat-hebat sebenarnya kan. Tahniah pada anda. Tapi pada masa yang sama juga iaitu kita nak lihat iaitu macam mana saya boleh connect dengan you dan kita kerja bersama. So hari ni pasal the fundamental ataupun the foundation untuk mengenal audience. Alright, silakan. Kalau you boleh kenalkan diri. Saya nampak Alice ada di talian. So sila onkan mic, unmute, dan juga saya nak you kenalkan diri, cerita sedikit. Saya akan ada beberapa soalan untuk kita mula. Boleh kita mula macam ni? Kalau boleh, tak boleh? Lourdes kata boleh. Okay, silakan. Siapa-siapa? Silakan. Come on. Saya sedang menunggu. Come on. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Rizal. Ya, saya. Apa khabar Cik Rizal? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Cik Rizal daripada mana? Cik Rizal boleh kenalkan diri sikit pada kawan-kawan kita kat sini. Ada lebih kurang dalam 63 orang ni. Oh, ramai. Okey, saya Rizal daripada Madinah Food Industry di Perlis.
Okey, sebelum ni kita lebih pada offline. So masa MCO itu kita dah mula berjinak-jinak dengan online lah. So punya dalam online ni lebih orang kata apa, seronok. Jadi macam jadi teruja ya. Itu yang saya register untuk course ni. Bisa background zero dalam pemasaran digital, lebih pada offline sebelum ni. Ya. So saya berharap ada sesuatu yang menarik lah dalam sesi ni. Okay, so satu perkara ialah you daripada Madinah punya Madinah punya kira company lah, nama Madinah kan? Ya betul, Madinah company dan brand. Okay, you apa you punya produk? Produk saya lebih pada minuman coklat, kopi dengan susu formula. Okay, so itu satu hal. Okay, sebelum ni you cakap ayat you sebelum ni ialah offline, lepas tu tiba-tiba ada MCO ni terpaksa kepada online dan rupanya lebih nampak kan. So apa software yang you nampak dalam online? Okey, saya baru berjinak, saya dah register, contoh saya bagi Shopee lah. Sebelum ni saya dah register 2018. Register, just orang register, saya pun register. Tapi lepas register tu tak buat apa-apa. Tapi dalam masa MCO ni, Shopee pun ada bagi promotion, free shipping, voucher apa semua. Jadi kita fully utilize yang Shopee punya promotion tu. Jadi alhamdulillah dalam masa seminggu pun kita dah ada sale lah. Maksudnya bila ada seorang beli dalam Shopee pun dah jadi macam seronok lah. Ya, sebab itu salah satu contoh ialah distribution secara online, di mana sebelum ni kita tak perasan nak tap, tapi bila kita terpaksa buat, kita tap, rupanya ada demand kan. So ada jadi sale tu meningkat bila ada menggunakan salah satu contoh ialah e-commerce platform itu Shopee. Memang ada peningkatan lah. Ya, maksudnya dalam masa yang sama kita boleh buat branding sama lah, branding dengan marketing strategi lah dekat Shopee. Okay, very good. Bagus. Cik Riza. Okay, yang kedua saya nak faham kedua. Okay, bila Cik Riza kata tu minuman coklat sebagainya, siapa tu yang you nak jual sebenarnya? Yang tak apa saya panggil perkataan you, saya macam ni boleh Boleh, tak ada masalah. Saya lebih santai, saya lebih relax sikit kan. Jadi saya nak tahu ialah apa sebenarnya yang membolehkan you you jual, siapa target market? Boleh cerita sikit tak? Ada reason kenapa saya tanya macam ni, sebab dia relate dengan konten kita hari ni. So kejap lagi saya akan pilih 2-3 orang untuk kita discuss. Okey, silakan. Okey, dia ada 3 kategori produk, minuman coklat, kopi dengan susu formula lah. Kalau saya ambil contoh untuk susu formula, kita target kepada ibu-ibu lah. Ibu-ibu yang mempunyai anak yang kuasa 1 tahun ke 3 tahun. Okey, kalau macam kopi, dia secara kata apa, maksudnya daripada range umur 25 ke 40 lah kopi cappuccino. Dan lelaki lah. Okey, yang minuman coklat dia lebih pada family. Family yang mempunyai anak. Macam tu. Alright. Okay, so jadi sekarang ni ialah saya sengaja panggil macam ni ialah pasal apa? Sebab kita punya program ini ialah berdasarkan iaitu menggunakan itu MPC menggunakan MPC. So MPC buat satu program untuk latihan kepada iaitu staff untuk meningkatkan kemahiran dari segi go digital lah. Tapi pada masa sama juga iaitu kenapa saya tanya soalan ni supaya sebab contohnya saya tanya Cik Rizal pernah dengar tak pasal MPC sebelum ni? Contoh. MPC Malaysia Productivity Corporation. Ya, pernah dengar. Okey, so ada tak sebarang bantuan ataupun sebarang resonate, pernah tak join MPC dalam sebarang program dan sebagainya? Sebelum ni ada dengar, cuma attend seminar-seminar yang umum lah. Yang umum, contohnya? Contoh macam 5S macam tu. Okey. So contoh 5S dan sebagainya, okey. Jadi program tu dapat daripada, macam mana dapat maklumat program tu? Daripada WhatsApp group lah. Daripada WhatsApp group So maksudnya satu ialah MPC iaitu dapat daripada Encik Rizal daripada grup WhatsApp group. WhatsApp group mana yang Encik Rizal masuk? Grup usahawan Perlis lah. Grup usahawan Perlis. Very good. Okay. So the reason kenapa hari ni lah sebenarnya saya invite dan juga saya jemput kepada usahawan sebahagian kecil daripada usahawan daripada yang kenal melalui kita ialah kerana saya nak connectkan iaitu di antara iaitu audience ni, maksudnya MPC sekarang ni ialah nak dapatkan ataupun untuk kenal pasti iaitu lebih ramai orang kat luar sana. Pasal apa? Cik Rizal dapat maklumat daripada WhatsApp, betul tak? Dan pada sambung okey, kenapa Cik Rizal join 5S tu? Boleh saya tahu? Kita nak upgrade kita punya productivity untuk operation lah sebab kita kilang. Okey, very good untuk productivity. Alright, very good. Okey, dekat situ. Terima kasih banyak-banyak Cik Rizal. Terima kasih. Okey, sama. Okey, saya very clear. Terima kasih banyak. Bagi tepukan sikit. Alright, thank you. Okey, siapa next? Okey, siapa next silakan.
Gerald, boleh saya cakap Gerald? Kejap saya kena mutekan semua dulu. Sebab ada orang terpasang mic kat situ. Okey, seorang lagi, lepas tu kita akan teruskan dekat ni. Okey. Gerald, boleh saya cakap? Sila. Okey. Encik Hajah, apa khabar Hajah? Sila baik. Hajah, kenalkan diri sikit. Okey, Gerald, sepanjang PKP ni macam saya blur lah sebab selama ni saya membawa produk saya ke luar negara kan, untuk saya promotkan produk sabun saya dengan virgin coconut oil saya. Jadi masa PKP ni the first 2 weeks tu saya macam blur jugalah. Macam mana saya nak buat dalam pada tu saya juga ada training dengan MDEC sebab saya student MDEC level up. Dan saya join InScan punya banyaklah program-program InScan masa PKP ni. Saya nampak saya ada produk yang di depan mata saya which is VCO flavor. Yang saya kata why not saya repackaging balik saya punya produk ni dan saya buat untuk Malaysian market rather than selama ni saya hanya fokus kepada luar negara. Saya tak pernah fokus kepada Malaysia punya market. Jadi masih PKP saya baru perasan dia kata I have Malaysia, seluruh Malaysia untuk saya penetrate, kenapa saya tak pernah buat selama ni. Jadi saya repackaging balik saya punya produk, saya buat beli botol baru, buat label baru untuk Malaysia market dan alhamdulillah insyaAllah bulan 6 ni saya akan launching saya punya VCO flavor tu dengan packaging yang baru. Alhamdulillah. So tahniah Hajah, satu sudut Hajah seorang yang proaktif lah kan. Maksudnya lah daripada dulu dah tengok ada kekangan, so sekarang ni fokus kepada sini kan. Okey Hajah, saya nak tahu juga satu benda lah. Target market Hajah siapa? Audience Hajah. Okey, target market saya sebab saya dah mula buat FB ads masa PKP ni. Apa yang saya nampak ialah target market saya adalah wanita umur 30 ke 40 dan saya buat split test lah antara 30 ke 40 dan 40 ke 50. Saya pada pendapat saya ingat 40 ke 50 yang akan memberi impact yang lebih baik, tapi sebenarnya target market saya yang sebenar adalah antara 30 ke 40 which is orang yang sedang mencari-cari tentang health, orang yang mencari-cari tentang untuk skincare dan sebagainya. Itu yang saya nampak lah. Okey, maksudnya sekarang ni mula-mula Hajah target audiens yang kategori ke atas lah 50 dan sebagainya. Betul. Lepas tu bila Hajah turunkan target audiens, sekarang ni pergi kepada 40 50, dia lebih ramai rupanya. 30 40. 30 ke 40 tu respon dia lebih besar lah, macam double daripada yang 40 ke 50 tu. Okey, very good Hajah. 30 40 ni dekat mana Hajah dapatkan dia untuk prospek ni? Dia berada di mana kebanyakannya? Kalau online. Daripada FBS tu, dalam in fact dalam MDEC level up ni classes tu pun, diorang ajar pasal Google Analytics, Google Trend, Google AdWords dan daripada situ saya gunakan macam mana saya nak capture target market saya. Daripada tu saya tengok Google Trend saya tengok saya search minyak kelapa dara ataupun virgin coconut oil untuk Malaysia market. Saya nampak first in Sabah, Sarawak, KL, Penang dengan JB. Jadi saya target area tu je dulu. Bagus je. So nampak tak, ini adalah sebenarnya kunci dia sebenarnya. So kenapa dia orang perlukan? Kenapa kenapa dia perlukan sangat minyak kelapa dara ni sebagai contoh? Kenapa? Boleh share sikit tak? Okey, saya sebenarnya produk VCO saya ni selama ni orang sekejap saya nak saya nak setting mic ni sebab ada orang terbuka kot. Nanti mic onkan balik aja, on balik ya. Reja, onkan balik aja. Ada yang mungkin tertekan tadi. Saya inovasikan produk VCO flavor ni. Maknanya VCO selama ni orang minum VCO yang original. Kadang-kadang orang tak perlu telan VCO original tu sebab rasa teknik dia. Saya dapat idea tu masa saya pergi Spotify tahun 2018 di mana saya kata saya inovasikan dengan memberi 4 flavor which is flavor blackcurrant, strawberry, creme brulee dengan passion fruit. Jadi dengan 4 flavor ni saya nak encourage lebih ramai orang yang susah nak minum VCO original untuk minum VCO flavor ni. Sebenarnya Jero, saya pernah pitch dekat MTDC untuk VCO ni. Masa saya buat presentation tu, saya pitch untuk VCO ni diberi kepada students sebab VCO ni adalah mind booster dengan energy booster.
Tapi saya tak dapatlah yang MTDC punya grant tu. Cuma daripada situ saya nampak sebenarnya kalau saya betul-betul full swing, produk ni boleh pergi jauh dalam market Malaysia. Alright, very good. Okey, terima kasih banyak-banyak Ajah. Boleh? Kasih. Terima kasih banyak. Nanti apa-apa pun boleh kita communicate lagi. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih semua. Okey. So bagi yang nak tahu kenapa saya mungkin tertanyalah kan. Ini adalah sebenarnya training yang lebih kepada application. So training kepada application tu bermaksudlah saya fokuskan kepada iaitu bagaimana sebenarnya untuk ramai orang membolehkan dia ni ada sebenarnya ialah penglihatan. Mana lebih jelas kan. Dan sebab topik kita hari ni saya akan fokus. Boleh saya mula Kita nak mula dah. Dan terima kasih kepada pegawai MPC. So saya harap pegawai MPC boleh juga pegawai kita kan. Saya minta maaf saya tak tahu macam mana jawatan dan sebagainya sebab saya terima database untuk bila je daftar je. Satu ialah kenapa saya nak tunjukkan ini adalah real situation dia kan. Kan even in fact kalau Hajar Hajar mungkin saya tanya Hajar boleh saya boleh Hajar ke udara balik Hajar. Saya nak tanya satu benda terlepas satu perkara. Okey. Pasal MPC aja, ada tak sebelum ni bila kenal MPC? MPC, saya sebenarnya saya punya perangai ialah saya suka register dengan banyak agensi kerajaan. Mana-mana agensi kerajaan yang boleh memberi impact kepada usahawan, saya akan register dan saya akan join diorang punya program. Termasuklah PIM. PIM pun kalau Tuan Jero sendiri tengok saya pun rajin datang ke program-program PIM kan. Samalah saya sebagai usahawan saya tengok banyak program-program bila diorang buat program saya join, bila buat program saya join. Itu yang saya nampak. Dan secara tak langsung Ajah sebenarnya dapat benefit lah, betul tak? Sebab selalu join, betul tak? Bila kita join dengan agensi nampak kesungguhan kita dan walaupun saya produk bisnes saya bukannya besar sangat tapi saya dah ada dapat geran-geran yang daripada agensi kerajaan sebab dia nampak kesungguhan saya untuk membangunkan bisnes saya. Itu yang saya nampak lah. Bagus. Ini sebenarnya yang patut dijadikan pada orang lain. Tapi saya nak tanya Ajah secara peribadi, ni bukan secara profesional ataupun fakta. Pandangan Ajah, ramai tak orang yang sebenarnya iaitu tak tahu pasal ada sebenarnya agensi ni, MPC ke semua. Pada pandangan Ajah dengan grup-grup usahawan Ajah, agak-agaknya macam mana? Sebenarnya apa yang saya nampak ialah usahawan-usahawan ni diorang nak buat bisnes tapi diorang malas nak join agensi kerajaan. Diorang malas nak join program-program agensi itu ya. Dia sebenarnya macam ni. Kalau kita rapat dengan agensi kerajaan, agensi-agensi tak kira lah MARA ke MTDC ke apa-apalah, saya macam contoh ya, saya rapat dengan Halal Development Corporation HDC. Dan HDC dia sentiasa me-email kat saya apa-apa program, apa-apa bentuk-bentuk geran ke whatsoever, dia akan email kat saya. Dan secara kebetulan pula baru ni saya dapat Halal Development Corporation punya hyper program yang dapat coaching setahun. Macam it's really miracle lah. Macam tu je kan? Betul tak? Sedangkan offer ni dah ada, cuma ramai usahawan dia ambil tak endah. Dia tak nak rapat. Dia tak ambil kisah untuk pergi berjumpa dengan agensi kerajaan. Dia tak ambil kisah untuk join program-program agensi kerajaan. Itu yang menjadikan agensi kerajaan, aku tak kenal kau, apa aku nak tolong kau? Macam tu lah. Ya. Sedangkan agensi kerajaan ni macam-macam lah. Tulis dekat Facebook lah, tulis dekat sini lah, bagi tahu ada program, wawarkan grup WhatsApp lah macam Cik Rizal tadi kan. Tapi masih lagi, okey, kenapa agak-agaknya boleh aja share tak dari segi pengalaman dengan kawan-kawan yang dalam bahagian usahawan ni, kenapa diorang tak ambil kisah? Diorang tak ambil kisah. Salah satu dia orang tak ambil kisah is konon salah satu sebabnya dia orang kata aku sibuk lah Siti, aku malas lah nak program-program ni, dia kata. Kedua ialah mungkin dari segi dia orang malas nak meningkatkan ilmu. Itu sebenarnya kita bila kita pergi program-program agensi kerajaan ni sebenarnya kita tambah ilmu yang kita ada. Walaupun saya antara orang yang istilah kaki geran ya. Istilah kaki geran. Sebenarnya saya belajar tu pun daripada otak-otak yang memang dah jutawan, yang memang diorang ada geran kiri kanan depan belakang. Itu yang saya kata, diorang dah juta-juta dah diorang punya bisnes, dapat geran kiri kanan depan belakang. Why not saya yang kecil ni saya akan bermula macam tu. Macam itulah. Saya bermula macam itulah. Alright. So satu ialah Ajah kata dia sibuk, dia malas tingkatkan ilmu. Apa persepsi dia kalau dia nak join
program yang dia buat contohnya NPC ke apa ke, apa persepsi dia biasanya? Dia banyaknya persepsi kepada agensi kerajaan ni ialah bukan apa yang kita boleh beri kepada agensi kerajaan. Dia orang punya persepsi ialah apa agensi kerajaan boleh beri kepada dia orang. Itu yang dia orang nak. Sebenarnya kalau dia kata agensi kerajaan ni tak adalah ni lah, so dia orang tak nak join. Saya tak, saya memang akan pergi mana-mana agensi kerajaan yang boleh saya dapatkan dana ke, boleh saya dapatkan especially grant lah kan, ataupun loan ke ataupun apa. Memang itu saya punya perangai lah daripada dulu. Very good, very good. So sekarang ni ada dua ayat yang Jah kata. Satu ialah agensi, dia melihat ialah apa agensi boleh bagi pada dia. Pada saya, pengalaman saya, alhamdulillah lah saya bersama dengan banyak agensi pasal kita dalam persatuan. Tapi saya dapati memang agensi banyak nak bagi ni. Tapi kenapa orang tak ambil juga ni? Orang tak nak juga, malas juga sibuk. Kenapa agak-agaknya? Sebab tadi Ajah kata agensi ni dia tengok apa agensi boleh bagi, tapi agensi banyak je nak bagi. Tapi kenapa dia still sibuk dan juga malas? Why? Satu sebabnya kadang-kadang macam bila salah satu ini kalau kita nak dapat grant ke ataupun contohlah masa PKP ni kan, kita ada grant khas Prihatin, kita ada Tekun, kita ada BSN apa tu. Masalahnya ialah kebanyakan usahawan-usahawan ni dia tak simpan financial account dia. Itu masalah negara yang paling sekali. Dia orang tak ada, dia orang punya financial report ke, dia orang tak ada itu ke. Satu lagi is because dia tak ada PBT license, dia tak ada SSM. Dia yang paling SSM tu selalunya tak ada satu isu lah, tapi selalu isu ialah dia tak register PBT license. Sebab kebanyakan agensi kerajaan dia nak PBT license. Itu antara yang saya nampak lah. Very good, Jah. Saya rasa kita kena buat satu program khusus kan untuk wawarkan orang kat luar supaya faham apa masalah dia. Jadi saya clear kat sini daripada Hajah punya maklumat, iaitu sekarang ni sebenarnya agensi banyak kan nak bantu buat dekat Facebook advertisement lah, post dekat Facebook lah, buat dekat YouTube lah, buat program lah, tambah-tambah online macam-macam webinar dan sebagainya. Tetapi isu sebenarnya ialah orang tak pergi, ialah sebenarnya satu ialah dia memang dia rasa dia sibuk pasalnya konon nak cari duit ataupun malas tinggal. Tapi sebenarnya apa dia malas ialah pasal dia tak ada dokumen ni. Financial account tak ada, license pun tak buat dan sebagainya kerana mereka ada halangan tu. So dia rasa, kenapa aku nak pergi? Aku nak kena buat lagi banyak benda. Boleh saya kata macam tu ke Ajah? Ajah mic terlupa tak? Kebanyakan yang saya jumpa macam tu lah. Dia tak ada lesen. Kebanyakan yang saya jumpa macam tu lah. Ni kategori berapa lama berniaga apa tu Ajah? Berapa lama agaknya mereka ni? Kategori umur dan juga apa tu berapa lama dia berniaga pengalaman dia? Dan dia pun jantina agak-agak. Kebanyakan ialah saya banyak grup wanita lah. Saya masuk join grup wanita lah. Kebanyakan bila yang berumur macam umur macam saya ni, saya selalunya akan advise dia orang, kau umur dah 50-60, why not kau letak kau punya apa tu atas nama anak ke ataupun macam saya lah. Macam saya JV dengan anak saya sebab which is belia umur bawah 40 sebab kita boleh dapat dana bawah belia. Itu masa salah satu cara lah kan. Okey. Dan juga salah satu cara lah pasal anak kita. Okey. So jadi umur lebih kurang macam Ajah lah banyak wanita. Dan kalau misalnya dia 50 tahun ke atas suruh dia in fact kan kalau nak kita kan Jero, grant untuk wanita lagi banyak daripada grant untuk lelaki tau. Tapi masih lagi banyak ramai yang sebenarnya tak, masih ramai lagi yang tak sedar, tak aware pasal ni kan. Macam contoh sendiri. Okey, sila bagi contoh dulu. Macam contoh sendirilah kalau kita kat Matrik kan, Matrik ada grant MDG. Selain daripada grant MDG tu ada grant entrepreneur, lepas tu dia ada grant untuk belia, lepas tu dia ada grant untuk wanita. Banyak macam Tekun ke, saya tengok dekat banyak dekat agensi-agensi kerajaan ni dia ada satu dana khas untuk wanita yang kita boleh penetrate. Contoh macam itu sebab kalau macam saya kalau dia lelaki dengan dia lelaki, saya akan advise dia suruh partner dengan anak dia ataupun partner dengan wanita supaya dia dapat juga grant wanita tu. Baik. Okay, last kali berapa lama biasanya diorang dah berniaga? Berapa lama? Diorang kebanyakannya saya tengok dia berniaga dah lama. Cuma diorang macam saya jugalah jenis fokus tak fokus macam tu. Tapi sekarang ni bila saya dah PKP ni saya nampak hala tuju saya dan untuk saya lah, saya akan all out selepas ni lah. Jadi kadang-kadang bila saya nasihat orang-orang yang umur macam saya ni ataupun umur yang bawah pada saya ni 40 ke bukan 30 ke 40
dalam tu, dia orang alah Siti Yaakoudin nak apa dah, macam tu lah dia orang punya persepsi. Dia sifat malas tu lebih lah. Apa tu, saya bila saya dah bagi, dah cakap dengan dia kau kena buat sekian, dia tak nak buat je, saya let go lah, malah lah saya nak layan dah. Baik. Okey. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kerana berada di atas talian dan saya sangat appreciate. Okey, the reason kenapa saya tanya macam ni ialah kerana saya berpendapat ada beberapa perkara yang kita kena jelas. Okey. Satu ialah yang kena jelas iaitu kenapa saya bercerita pasal ajar dan tadi Cik Riza kita sebut sikit dan saya rasa tak sempatlah kita nak bagi semua ialah supaya kita kena faham. Okay, the reason kenapa saya tanya adalah sebab hari ini tajuk kita the fundamental memahami audience. Kan, aplikasi dalam pemasaran diri kita. First kali, perkara pertama sekali lah kena faham audience untuk bagi yang mereka nak menjalankan pemasaran. Dan apa yang saya nak share pada you, dia kemahiran ni, dia bukan saja ditingkatkan untuk kita punya kerja. Kan, kita upskill diri kita untuk kita buat kerja kita dengan lebih baik. Kita tulis, lebih ramai audience datang kepada kita, lebih ramai orang masuk program kita, lebih ramai orang masuk webinar kita. Kan, dan kita ada satu ekosistem di mana kita nak keep engage dia, mulai contohnya email ataupun SMS dan sebagainya. Okey. Yang point utama saya lah, kenapa saya tanya tadi iaitu kepada kita punya audience tadi. Terima kasih. Sebab tu saya invite sebenarnya khusus iaitu daripada beberapa yang berminat lah. Saya tak minta, saya kata siapa berminat terhad 20 orang saja. Kan, pasalnya lah saya nak sebenarnya ini yang sebenarnya kita kena tahu. Okey, contoh Hajar. Hajar tadi dalam kategori apa? Iaitu seorang wanita yang berumur 50 tahun ke atas. Itu kitalah target audience yang kita pertama kita kena clear. Nombor dua, ialah apa sebabnya? Saya tak tanya dari segi emosi lah. Saya tanya dari segi kenapa kejap lagi kita mungkin tanya dari segi emosi kan. Kenapa dia buat? Dia kata dia nak all out. Saya bisnes saya pun saya tak nak ni. Saya sentiasa buat urusan. Jadi kategori dia sentiasa nak moving forward. Kan, sekata formula, ada satu formula ataupun satu wise man punya saying dia kata, either you grow or die. Sama ada you grow ataupun you tak boleh stagnan dah, you akan mati. Jadi mari kita grow. Dari segi knowledge kita, dari segi kefahaman kita, dari segi apa kita buat tu, kita faham nombor dua kan. Nombor tiga, kan, apa yang kita faham, tengok contoh So, betul beliau kata, masalah orang yang umur 50 ni lah ke atas, dia kata, iaitu sebenarnya dia ni sebenarnya kadang-kadang dia dah buat beberapa benda, tapi dia tak fokus. Kan? So, kita dah faham tak fokus. So, mungkin ayat kita boleh fokus kan. Lepas tu kita kategori juga lah, dia kata ialah, ramai juga orang sebenarnya, iaitu buat bisnes. Tapi sebenarnya malas dengan agensi ni. Bukan pasal agensi tak wawarkan, tapi dia rasa ada masalah lain yang tertentu. Jadi dengan memahami audience, dengan memahami masalah mereka, dengan memahami emosi mereka, kita boleh menulis dengan betul dan menggunakan platform yang betul. Sebab esok kita akan cerita pasal platform. Esok kita akan cerita pasal adakah nak guna Facebook ke? Adakah nak guna Instagram ke? Adakah nak guna TikTok ke? Jangan ingat TikTok ni menari-nari je kan. Macam mana kita nak guna LinkedIn kan? Macam mana kita nak guna Twitter kan? Tapi benda ni kena diformulakan. Kita ada 3 hari. Kan, saya tak rasa cukup. Kita ada 2 jam. Mungkin you rasa lama. Tapi saya tak rasa cukup. Pasal ini proses bimbingan. Yang saya buat workshop ni, yang saya buat ni adalah bentuk bimbingan untuk you memahami. Ini sebenarnya situasi yang berada. Kan, ini sebenarnya yang aku kena tahu. Kan, apa yang aku nak tulis? Platform apa yang aku nak guna? Kan, ini konteks. Saya akan bagi you pada akhir ni ialah satu template. Macam mana flow berfikir dalam bentuk sistematik. Macam mana cara kita nak menulis dengan betul? Apakah problem dia? Apakah problem statement dia? Apakah yang kita nak kena tulis? Apakah platform kita nak capai? Apakah KPI kita? So kita akan pergi kat situ. Alright, so boleh kita teruskan? Saya akan mulakan konten kita hari ni. Kalau boleh, tak boleh. Dan kita akan ni. Oh, ada yang kata suruh tulis konten dari kat sini saya harap ni daripada MPC Okay, welcome. Kalau dah ready, tak ready? Kerana kita akan mulakan. Type sikit kat situ. Boleh? Lodes, apa khabar Lodes? Okay. Dan saya juga berharap daripada MPC juga tolong juga participate dalam kita punya ni. So hari ni kita akan bersama dengan usahawan. Esok lusa kita akan memahami dengan grup kita saja. Okey, hari ini dengan usahawan. Yang usahawan yang masuk hari ni saya akan bawa kepada grouping lain. Kan, kenapa saya buat inilah pasal saya nak kena pasti audience. Saya tak suka bercakap dengan teori. Saya tidak orang dogmatik, saya orang pragmatik. Kan, saya tidak menggunakan undang-undang sedia ada follow je blindly, tak. Saya follow ialah apa yang kita buat secara praktikal. Dan kalau you nak tahu ialah contoh information macam mana nak kena audience, macam nak kena customer avatar tu, siapa nak guna teknikal, you boleh search Google you boleh search YouTube je sebenarnya. Sebab tu saya kata tak ada point sebenarnya ialah saya highlight benda tu kan. Macam mana untuk ni, macam mana nak tekan. Kalau saya semata-mata fokus macam tu. Tapi kita akan fokus juga, at least you kena tahu sebab 20% ialah strategi. Kan apa nama dia? 20% ialah strategi. 80% ialah psikologi. Itu konsep dari segi pemasaran yang saya nak kongsi pada you. 20% ialah strategi. Kan? Macam mana nak guna tools kan? Macam mana secara teknikal, macam mana aku nak tulis, macam mana aku nak create paid ads kan? Macam mana aku nak hantar email kan? Macam mana aku nak post, macam mana aku nak klik boost ad. Itu adalah sebenarnya kategori strategi. Langkah demi langkah secara teknikal. Kan, apakah secara psikologi kita kena faham. Psikologi ni apa? Audience. Apa problem dia? Apa emosi dia? Apa yang kita nak tulis supaya resonate, compelling pada kita.
So ini poin utama sebenarnya saya nak tekankan. Ini ada soul dia sebenarnya. Kan, walaupun kita online business, walaupun kita guna platform, tapi soul dia, roh dia datang daripada itu fundamental kehidupan fitrah kita. Fitrah maksudnya manusia biasa, saya ada masalah, saya ada, dan setiap manusia ni pula dia ada peringkat dia. Kan, kalau remaja ada fokus dia, priority dia. Kan, kalau umur 20, 30 ada fokus priority dia. Dan pada 30 ke 40 ada priority dia, 45 lain-lain priority dia. Fokus dia berlainan, tenaga berlainan, kedudukan dia berlainan, luar bandar lain dan lain. So ini yang kita nak define. Dan habis program ni 2 jam, saya nak you define. Kan, sebab ini adalah perkara yang paling penting untuk ni. Kan Cik Riza kata, okey saya jual susu coklat. Fokus ada susu formula untuk ibu-ibu, very clear. Tapi kita tahu tak apa emosi ibu tu, apa tindakan dia, apakah the top priority dan macam mana kita nak capai dia. Kan? Dan bila berlaku MCO, perubahan, the new norms. Kan, bila ada the new norms, orang dulu tak nak digital, sekarang terpaksa digital. Kan, orang dulu yang sebenarnya sanggup beratur di Tesco, Allah, aku pergi Tesco sejam 2 jam malah dah. Kan, ada yang nak pergi kepada pasar borong, kan tak pergi pasar borong, dah mula pergi online. Kan, dan kita jangan tanya orang, kita sendiri. Kan, saya tanya you pergi bank. You pergi bank kan, dalam tempoh MCO atau PKP ni, kan PKPB ni, you pergi tak? You pergi, ramai ke tak ramai orang? Macam mana you pergi supermarket sekarang? Ada berubah tak? Okey? Jadi saya nak tekankan benda ni dulu. Hari ni ialah the foundation kita. Kan, foundation ni mungkin saya cakap you boleh je cari apa-apa sebagainya, tapi bila kita tak cerita secara betul, jadi kita tak kenal audience kita. Dan kenapa the reason kenapa saya bawa usahawan ialah supaya kita juga clear, iaitu ini sebenarnya keadaan dia sebenarnya. Kan, bukan kita duduk shock sendiri, kita duduk shock sendiri itu maksudnya kita ada andaian kan. Bukan saya kata kita shock sendiri, andaian yang kita nak buat macam ni. Tapi kita tidak faham sebenarnya ialah apa masalah dia, apa yang dia cakap, apa ayat dia, apa yang selalu dia runsing, apa yang dia fikir. Kan, kita pula ada solution ni nak bagi, tapi solution tu kena mesh melalui apa? Platform. Dan kena ada engagement. So ada benda-benda yang kita kena clear. Alright? Okay, kalau kita boleh teruskan, teruskan. Sekarang saya akan kongsikan saya punya slide sekarang. Dan saya ada slide yang panjang tau. Saya mungkin akan sentuh sikit, tapi mungkin saya tak sentuh sangat, tapi saya akan email kepada you. Boleh? Saya akan email kepada you. Slide tu panjang, macam mana nak buat Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan Hajar salah seorang adalah peserta yang join dengan, tak silap saya, program yang saya buat dengan tim, iaitu di Mara. Kan, kita buat selama 3 hari 2 malam. Kan, buat sale on the spot kan. Kita dah tolong sebenarnya beribu-ribu kan sebenarnya usahawan. Cuma kita tidak keluar secara komersial lah. Komersial tu maksudnya lah tidak advertise kita as a coach ke leader, ataupun mungkin ini saya punya call lah kot untuk saya buat ni. Alright. Dan masa tadi saya memang fokus nak kenal audience, dan kita akan terus belajar audience selagi kita businessman. Betul Fiza, sebab audience ni juga berubah. MCO berlaku sekarang, berubah perangai orang ni nak tak nak pun. Betul tak? You setuju tak? You macam mana you punya experience saya tanya tadi? Saya tengok you ni kan. So Joshua kata understand the audience, terus masa yes, ini adalah sebenarnya ialah yang saya nak fokuskan. Sebab kita terlalu ingat ialah digital adalah pasal tools. Betul, tools kita perlu, tapi 20%. Kalau you exam, katalah you 20%, 80%. Kalau you exam, kalau you exam, saya bagi contoh, kalau you exam, saya tanya you. Kalau you exam, 20%, 80%, exam ni technical maknanya jawab objektif, let's say. Power ni 20% kan. Satu lagi 80% ialah coursework, let's say. Kalau you dapat mark, kalau you exam 20%, you exam ni, you gila-gila babang kan. Saya guna bahasa biasa gila-gila babang lah, you score 20%, faham, betul ke, faham. Tapi 80% you tak buat. You pass ke tak pass? Bukan kita flying colours, pass ke tak pass saya tanya. Kan? Saya tahu kadang-kadang saya tanya soalan cynical ataupun soalan, bapak bodohnya soalan ni kan. The reason kenapa saya tanya soalan tu ialah supaya kita nak resonate. Kan? Supaya kita cakapnya daripada hati, supaya kita cakapnya oh ini ada yang berlaku pada kita. Jadi saya tanya you sekarang ni, kan? Kalau kita fokus pada 20%, kita sukses ke tak sukses? Kan? Hebat gila, gempa nak mampus ni. Oh, tahu ni. Tapi apa berlaku? Kita akan jadi tak lulus. Faham tak? Kan? Come on, tulislah sikit, semangatlah sikit kan. Kalau you nak learn, you kena participate. Ini memang dalam bentuk online. Kan? Tapi saya manusia hidup dengan you, yang you pun hidup kat sana. So engagement, kan? Engagement. Kan? Kalau you nak increase you punya learning, you kena participate. Kan? You kena participate. Kan? Iyalah, betul tak? Kita tak boleh. So, maknanya fokus pun. Thank you so much. Participate. Alright. So, walaupun you 100% keberhasilan, ialah you memang tip-top pun, jadi you takkan boleh pergi ni, you akan fail. Kan? Jadi ini adalah point utama saya. Okay, saya akan patah kepada. Thank you so much kerana you respond dan juga you clear. Jadi kenapa saya start tadi lah kepada usahawan, saya nak tahu ini sebenarnya situasi berlaku. Dan ini mungkin salah satu focus group. Kita ada banyak lagi focus group. Dan mulai focus group kita tahu tools yang betul. Macam mana nak tune. Nanti saya tunjukkan template dia akhir kita punya ni. Alright?